Okey. Sesi kedua kita bincang pasal teh lagi. Okey. Mana orang tanya, mana lebih baik saya nak minum teh hitam atau teh hijau? Ada teh putih pun ada kan? Teh oolong, teh apa benda tu. Teh putih, teh hijau, teh hitam. Dark tea, black tea, green tea dan juga white tea. Kan? White tea ni jarang lah orang minum. Kita cerita pasal green tea dengan black tea. Black tea ni teh biasalah. Teh Boh, teh Sabah, teh Lipton kan. Macam-macam teh lah. Ada teh Ceylon, teh daripada Darjeeling kan. Saya suka juga teh Ceylon. So, bagi pandangan saya lah kedua-dua teh hijau dan teh hitam atau teh yang gelap tu, teh hitam, teh hijau lah, teh biasa kedua-duanya mengandungi antioksidan yang tinggi, polifenol, tannin yang kita sebut tadi kan, tinggi tetapi terlebih baik ini terlebih baik digalakkan kita minum teh hijau lebih baik lebih baik sebab kandungan kafein dia lebih rendah kandungan polifenol ada kajian mengatakan teh hitam lebih tinggi pada teh hijau, tapi disebabkan apa beza teh hijau dengan teh hitam, disebabkan cara proses dia. Teh hijau ni dipetik daun teh kan, daun teh yang muda kan, kemudian dikeringkan, terus dikeringkan dan dipack buat teh kan, dia kita minum. Sedangkan teh hitam, black tea ataupun teh yang gelap tu kan, teh biasa ni lah, itu ada satu proses dipanggil aging proses. Aging ni maksudnya teh yang dah dipetik tu dibiar dalam tempat satu penyimpanan yang khas, mungkin dalam tempat suhu tertentu dengan moisture humidity tertentu kan, untuk daun teh tu mengalami proses aging. Dia akan lama-lama makin gelap. Ada proses enzymatik berlaku, microbial bakteria dalam tu kan. So ada proses berlaku proses enzymatik. Sama ada enzim daripada daun teh tu sendiri ataupun enzim yang dikeluarkan oleh bakteria, mikrob dalam pada daun teh tersebut. So untuk satu tempoh tertentu saya pun tak tahu berapa lama dia agekan daun teh tu sehingga jadi hitam. Makin lama makin hitam kan. Yang black tea, yang betul-betul black tu mungkin lagi lama lah kan. Begitu. So mengikut pandangan saya lah mengikut pandangan saya, green tea lebih baik. Green tea lebih baik daripada black tea untuk memberi manfaat kesihatan dan juga mengurangkan atau meneutralkan radikal bebas. Radikal bebas ni yang boleh merosakkan sel-sel kita kan. Radikal bebas daripada luaran kan, daripada bahan kimia, bahan pencemaran, daripada makanan yang kita makan, dan juga bahan-bahan aditif kimia yang kita makan kan, daripada makanan bergoreng, minyak-minyak teroksida, itu semua mengandungi molekul radikal bebas yang boleh merosakkan sel-sel kita, dan juga molekul radikal bebas yang dihasilkan semasa proses metabolisme kalori makanan yang kita makan kan, dia menghasilkan radikal bebas juga. So radikal bebas ni bila kita makan teh hijau khususnya, dia ada bahan antioksidan, tannin, dan juga ada antioksidan molekul yang lain selain pada tannin, polifenol. Dia ada yang lain juga, ada banyak molekul antioksidan juga dalam teh hijau dan juga teh hitam, black tea. So dia akan neutralkan radikal bebas ni kan, menyebabkan melindungi sel kita daripada kerosakan oleh radikal bebas yang berlebihan. Kita tak mahu radikal bebas, dia mesti ada dalam badan cuma kalau berlebihan, terlampau banyak, tak terkawal, proses pengoksidan oleh radikal bebas, dia menyebabkan kerosakan sel-sel dan tisu serta organ tubuh kita sehingga menyebabkan
penyakit degeneratif, penyakit kronik, penyakit metabolik, macam-macam penyakit lah. Alright, so teh hijau yang terbaik, dia lebih mild, lebih lembut daripada teh hitam. Itu lebih baik minum teh. So cara minum teh hijau sama juga macam yang kita dah bincang tadi, sebelum tadi. Itu 1 jam selepas makan, selepas sarapan pagi 1 jam, ataupun selepas lunch 1 jam, atau selepas dinner 1 jam. Selepas makan tengah 1 jam, lepas makan malam 1 jam, atau selepas sarapan pagi 1 jam. Antara 1 jam ke 2 jam. Jangan lepas makan terus minum teh. Teh hijau ke teh hitam pun tak bagus untuk pencernaan makanan dan juga penyerapan zat makanan ke dalam darah kita. Jadi rugilah kita penat makan, kan, kita digest, lepas tu nutriennya tak dapat diserap dalam badan, kan. Ini menyebabkan badan kita kekurangan zat, khususnya mineral yang dikaitkan dengan tannin disebut. Dalam teh hijau pun ada tannin, sama. Tapi kandungan ni mana yang lebih banyak tu saya tak pasti. Cuma dari segi kesihatan, lebih baik minum teh hijau disebabkan manfaatnya, dan juga kurang kuat kesan adverse banding dengan teh hitam, black tea. Teh hijau ni dia lagi lembut, nak sebut lagi mild. Teh hijau ni lagi lembut, lagi mild banding dengan teh black tea. Bagi orang yang tak tahan nak makan teh, minum teh hijau. Cuma teh hijau ni tak ada aroma lah, tak ada bau sedap macam teh biasa ni, kan. Teh black tea ni, teh yang gelap ni, dia tak ada, sebab dia tak ada proses aging. Proses aging tu yang menghasilkan aroma, bau teh yang unik, yang sedap tu, kan. Kita minum, kan, lega rasa, kan. Keluarlah idea-idea, kan. Teh sama teh hijau atau teh hitam mengandungi kafein, sedikit kafein, lebih rendah daripada kopi lah, kandungan kafein dalam teh hijau ataupun teh hitam, ya. So begitu. So bila kita minum teh hijau selepas kita makan 1 jam, dia membantu pencernaan disebabkan kandungan enzim phytonutrien dalam teh hijau tersebut, dan juga antioksidan, sebab dia ada bahan polyphenol yang boleh digunakan oleh bakteria baik dalam usus kita. Jadi bakteria baik ni selanjutnya akan membantu pencernaan makanan kita. Itu sebabnya. So dalam teh hijau ada nutrien untuk bakteria baik, probiotik lah, bakteria baik. So dalam teh hijau ada polyphenol yang boleh digunakan oleh bakteria baik untuk pertumbuhan dia, untuk survival bakteria baik, strain tertentu lah, begitu. That's why sangat bagus juga minum teh hijau. So siapa yang ada angin, digalakkan minum teh hijau banding teh hitam. Teh hitam lebih cenderung menghasilkan angin dalam perut, sebab dia lebih kuat, dan lebih menjejaskan penghadaman makanan yang kita makan, dan dia lebih menyebabkan irritation pada dinding perut kita banding teh hijau. Teh hijau dia lembut, dia tidak menyebabkan irritation, begitu juga minumlah seminggu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kan. Kalau hari sangat pun kita tak berapa bagus juga, kan. Tapi ada setengah orang boleh minum hari-hari. Itu bergantung pada badan masing-masing, genetik masing-masing, microbiome usus masing-masing. Microbiome tu sangat penting. Dia punya genetik dia lagi banyak daripada genetik sel tubuh kita. Sebab jumlah sel bakteria microbiome dalam usus kita, tak silap saya berapa trilion, 100 trilion ke? Lebih daripada jumlah sel dalam badan kita. So ada jin yang menghasilkan pelbagai jenis enzim. Ada jin daripada bakteria, dia menghasilkan enzim, protein. So enzim yang pelbagai ni dapat digunakan untuk menukarkan makanan yang kita makan
kepada metabolit yang boleh digunakan oleh tubuh kita, untuk manfaat tubuh kita, untuk metabolisme, untuk biochemical reaction, untuk kesihatan lah, untuk manfaat tubuh kita begitu, dan juga untuk sistem pencernaan, menghadamkan makanan kita lebih baik. Bila ada bakteria baik, lebih banyak jenis dia dan lebih banyak kuantiti dia, kan, lebih banyak pun tak boleh terlalu banyak sangat, optimum. Bakteria baik dalam usus kita, mikrobiom usus mesti dalam kuantiti yang optimal, seimbang dan sihat, dan dia overgrow terhadap bakteria jahat, mikrob jahat, kulat, yeast, virus gitu, baru dia akan memberi kesan yang optimal, kesan positif yang optimal pada tubuh kita. Kita akan jadi lebih robust, lebih sihat, lebih bertenaga, dan tidak ada alahan, dan kita tidak alah kepada makanan. Kita boleh makan macam-macam jenis makanan yang alami. Even kalau ada bahan toksik sikit, bakteria kita boleh manage. Maksudnya dia boleh convert bahan yang kita alah atau bahan yang mudarat, bahan toksik, kepada bahan yang kurang toksik, bahan metabolit yang tak bertoksik. Dia neutralkan, begitu. Alright, itulah dia cerita pasal teh hijau, manfaat teh hijau, insyaAllah. Dan begitu juga sebaiknya ambillah teh hijau organik, sebab teh hijau pun dia orang spray, para peladang yang komersial besar-besar guna racun pestisida untuk spray, tinggi juga, macam sama, pokoknya yang sama untuk buat teh hijau ataupun teh hitam, black tea, daripada pokok yang sama. Jadi kandungan pestisida yang disembur dengan pestisida sama juga, kalau tidak organik. Sebaiknya pilih teh hijau ke teh hitam yang organik, baru dapat manfaat yang lebih, dan tak ada kesan-kesan adverse secara jangka pendek ke jangka panjang, insyaAllah. Semoga manfaat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.